Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Dalam Al-Quran banyak kisah Allah menceritakan para rasul dan para nabi. Salah seorang daripada mereka adalah Nabi Lut alaihi salam. Semalam hari itu kita ada bincang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Hari ini kita akan meneruskan kisah para nabi dan para rasul, iaitu Nabi Lut alaihi salam. Sebelum tu kita kena tahu yang mana Nabi Ibrahim alaihi salam, Allah kurniakan kepada Nabi Ibrahim dua orang anak. Yang pertama sekali anak Nabi Ismail alaihi salam, dan yang kedua adalah Nabi Ishaq alaihi salam. Dan dalam masa yang sama Allah kurniakan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam seorang anak saudara yang bernama Nabi Lut alaihi salam. Jadi Nabi Lut ni lebih tua daripada Nabi Ismail, lebih tua daripada Nabi Ishaq alaihi salam. Jadi bila mana ayah saudaranya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, maka Nabi Lut pun menjalankan satu pekerjaan yang sama, iaitu mengajak manusia kembali kepada Al-Quran. Dalam video saya yang sebelum ni berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, saya ada ceritakan kisah 3 orang malaikat yang datang ke rumah Nabi Ibrahim alaihi salam untuk sampaikan 2 berita. Satu berita gembira dan satu berita sedih. Yang mana berita sedih ni adalah azab untuk kaum Nabi Lut alaihi salam. Azabnya macam mana? Kenapa akan diazab? InsyaAllah kita akan berkongsi sama-sama pada hari ini. Jadi Nabi Lut alaihi salam ni dikelilingi oleh satu keluarga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sepupunya pun seorang nabi dan seorang rasul. Sepupunya seorang nabi dan seorang rasul, makam yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana kita tengok kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, bila mana Nabi Ibrahim alaihi salam berhijrah daripada bumi Iraq ke bumi Palestin, maka disitulah Nabi Lut alaihi salam ikut sekali, berpindah sekali, berhijrah sekali ke bumi Palestin. Maka hiduplah bersama-sama mereka di bumi Palestin, bina satu rumah, bina satu komuniti dan sebagainya. Maka zaman berganti zaman, dan maka ketika itu juga ada satu kaum yang tinggal jauh di sana, di bumi Jordan yang berdekatan dengan Laut Mati, namanya kaum Sodom, yang mana kaum ini lebih kurang 40,000 orang. Yang mana kehidupan mereka sangatlah songsang, yang mana lelaki suka lelaki dan perempuan suka perempuan. Terkenal dalam kalangan masyarakat ketika itu, kaum Sodom adalah kaum yang songsang, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking kuatnya kehidupan mereka, suka sesama sejenis, punyalah ramai macam tu. Ketika itulah bila mana kaum Sodom makin teruk, maka Allah mengarahkan, wahai Lut, bersiaplah kamu akan pergi ke Sodom. Kamu akan berdakwah di sana. Ajaklah manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sanalah Nabi SAW menceritakan kepada kita, bila mana satu hari Nabi berlalu ataupun berjalan dengan para sahabat. Ketika itu mereka melalui satu kawasan bernama Sodom. Ketika itulah Nabi kata, bergegaslah, bergeraklah kita meninggalkan tempat ini, kerana tempat inilah pernah diduduki oleh satu kaum yang bernama Sodom, yang bumi diterbalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kat sini kita tengok Nabi tidak menggalakkan kita untuk pergi ke tempat-tempat demikian. Untuk pergi kita tengok iktibar, kita tengok macam mana kejadian, kita tengok macam mana azab Allah Subhanahu wa taala. Boleh, tapi Nabi tak galakkan untuk kita pergi. Lalu bila mana Nabi Lut alaihi salam bersiap akur dengan arahan Allah Subhanahu wa taala, maka pergilah ke kaum Sodom, bawa isteri dan anak-anaknya. Lalu bila mana sampai saja di kampung Sodom itu, Nabi Lut terus mulakan bergaul dengan masyarakat di sana, tidak membazirkan masa, mengajak manusia kembali kepada Allah, mengenalkan dirinya kepada kaum Sodom, sesungguhnya aku adalah Nabi Lut, Rasulullah, Nabiullah. Ketika itulah Nabi Lut alaihi salam mula melarang, mula memberi peringatan kepada kaum Sodom, yang mana boleh dilakukan, yang mana kena ditinggalkan. Bersungguh-sungguh Nabi Lut alaihi salam mengajak mereka kembali kepada Allah. Nabi Lut pergi ke event-event diorang, pergi ke rumah, bergaul dengan semua orang, semata-mata nak mengajak kaum Sodom kembali kepada Allah, meninggalkan perbuatan yang terkutuk yang dilakukan oleh mereka. Adakah kaum Sodom ni malu dengan perbuatan mereka? Kan kadang-kadang kita terfikir, adakah kaum Sodom ni dia malu dengan perbuatan mereka, malu dengan tabiat mereka, suka sesama sejenis, suka lelaki sama lelaki, perempuan suka sama perempuan? Jawapannya adalah tak malu.
Seperti mana kita tengok berlaku pada hari ini, mereka pada hari ini berani menunjukkan diri mereka sebagai songsang, suka sesama sejenis. Ada di antara kita pada hari ini yang berkahwin sesama sejenis, dihebohkan, siap ada bendera lagi. Tak malu yang mereka mengaku yang mereka ni melakukan satu perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malah dalam kalangan mereka ada juga yang Islam tapi melakukan demikian, menyokong gerakan LGBT ini dan nak menutup sebelah mata mereka. Dan mereka tahu ya ini perbuatan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jawapannya mereka tak malu. Seperti itulah yang berlaku kepada kaum Sodom, yang mana mereka tak malu dan mereka merasai perbuatan mereka adalah benar dan perbuatan mereka adalah perbuatan yang memuaskan nafsu mereka. Itulah menyebabkan mereka tak malu sedikit pun. Dan hari ini juga ada kat stesen TV lagi panggil untuk interview, mengamalkan hubungan mereka. Semoga Allah menjauhkan kita daripada perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana perbuatan haram tetap haram. Tidak ada istilah tak ready lagi, tidak ada istilah tak sampai lagi hidayah. Kerana apa? Kerana larangan Allah tetap menjadi larangan Allah. Tak ada hak untuk kita sebagai hamba-Nya, sebagai manusia untuk melanggar larangan Allah. Bila mana Allah kata jangan buat, maka kita sebagai seorang hamba yang diciptakan oleh Allah, jangan buat. Tak ada istilah aku tak ready lagi. Tak ada istilah hidayah tak sampai lagi. Tak ada istilah aku buat tapi tidak ikhlas. Buat atau tak buat, ikhlas nombor 2. Itulah yang sepatutnya kita lakukan sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila mana begitu, Nabi Lut ni tak pernah berhenti daripada berdakwah. Pergi ke satu tempat, ke satu tempat, ke satu lorong, ke satu lorong. Sangat rajin berdakwah Nabi Lut alaihi salam. Bila mana dakwahnya makan tahun, sangat lama, tidak ada sambutan dan tidak diterima oleh kaum Sodom ketika itu, maka ketika itulah kaum Sodom kata kepada Nabi Lut alaihi salam, wahai Lut, datanglah azab Allah kepada kami kalau kamu benar wahai Lut. Ketika mana satu manusia mula mencabar Allah, ketika mana satu manusia mula mencabar Nabiullah, tunggulah azab Allah. Wahai Lut, kalaulah kamu dibenar, datanglah azab kamu kepada kami. Maka ketika itulah Allah hantarkan 3 orang malaikat turun ke bumi. Ingat, bila mana satu kaedah, bila mana Allah menghantar tenteranya itu malaikat, bermakna Allah sangat murka kepada mereka. Maka Allah datangkan 3 orang malaikat turun ke bumi. Ketika itu malaikat berupa dengan wajah dengan sangat tampan, dengan sangat handsome, dengan sangat bersih. Dan bila mana malaikat itu sampai, pergi ke rumah Nabi Ibrahim dahulu. Pada awalnya Nabi Ibrahim ni tak tahu yang itu adalah malaikat. Nabi Ibrahim mengajak malaikat itu, 3 orang pemuda itu masuk ke rumah. Sifat para Nabi, mereka sangat meraihkan tetamu. Mereka sangat meraihkan tetamu, mereka sangat meraihkan orang yang bermusafir. Maka Nabi Ibrahim pun siap sembelih lagi. Ada riwayat mengatakan sembelih binatang semata-mata nak menjamu tetamu musafir itu makan. Maka bila mana diletakkan makanan, hairan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kenapa tetamu ini tidak menjamah, tidak menjamu selera pun. Lalu ketika itulah Nabi Ibrahim mendapati itu adalah malaikat. Maka salah seorang daripada mereka adalah malaikat Jibril alaihi salam. Wahai Ibrahim, sesungguhnya kami adalah malaikat utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada hari ini kami datang atas arahan Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan 2 berita kepada kamu wahai Ibrahim. Berita pertama adalah berita yang menggembirakan kamu dan menggembirakan isteri kamu, iaitu akan datang seorang anak daripada kalian berdua, namanya telah pun dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu nama Nabi Ishaq alaihi salam. Dan berita kedua, kami datang untuk mengazab kaum Sodom yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kaum Sodom telah pun melanggar, telah pun luar kawalan dan telah pun menyebabkan Allah murka kepada mereka. Maka terkejutlah Nabi Ibrahim alaihi salam. Seandainya, kata Nabi Ibrahim, seandainya ada sedikit ruang, ada satu rumah, kedua rumah yang beriman kepada Allah, boleh tak tarik azab itu, jangan turunkan azab lagi. Kalau ada, maka kata para malaikat, tidak ada pun yang beriman kepada Allah di antara mereka. Dan ketika itulah bila mana azab Allah turun, maka tetap akan turun. Maka malaikat pun bergegas ke bumi Sodom. Bila mana sampai di bumi Sodom, ingat,
Bumi Sodom ni satu bumi yang terlaknat. Lelaki suka lelaki, perempuan suka perempuan. Maka bila mana 3 orang malaikat yang dengan muka tampan, dengan muka bersih, pakaian bersih, sampai ke bumi Sodom, dia pergi cari Nabi Lut alaihi salam. Diriwayatkan Nabi Lut tu sedang bekerja, bercucuk tanam ketika itu. 3 orang malaikat bagi salam, Assalamualaikum Nabi Lut alaihi salam. Sudikah kami nak tumpang ke rumah kamu? Sudikah kamu menerima kami untuk tumpang di rumah kamu? Maka Nabi Lut tu pun bila mana tengok, dia berfikir. Lalu dia kata, adakah kalian tak tahu berkaitan dengan kaum Sodom? Adakah kalian tak dengar berita berkaitan kaum Sodom? Sesungguhnya aku tidak akan pernah menolak tetamu dan tidak akan pernah melayani tak baik kepada orang yang musafir. Maka ketika itulah Nabi Lut bawa 3 orang pemuda tadi, sebab Nabi Lut ingat mereka ni betul-betul manusia, tak tahu yang mereka ni adalah malaikat. Ketika itulah Nabi Lut kata, celakalah aku hari ini, habislah aku hari ini. Sebab apa? Kaum dia suka sesama lelaki, suka perempuan sama perempuan. Ni datang pula 3 orang yang tampan, 3 orang yang handsome. Apa akan jadi kepada kaum Sodom bila mana melihat? Maka Nabi Lut kata, jom kita kena bergegas ke rumah aku, jangan ada satu pun kaum Sodom yang melihat kedatangan kamu bertiga. Maka mereka pun berjaya dengan sembunyi sampai ke rumah Nabi Lut tanpa diketahui oleh satu pun kaum Sodom ketika itu. Lalu bila mana Nabi Lut memberi makanan, mereka pun tak sentuh makanan itu. Ketika itu tidak ada seorang pun kaum Sodom yang tahu yang akan kedatangan 3 orang pemuda yang tampan di rumah Nabi Lut alaihi salam. Tapi tak lama kemudian tiba-tiba rumah Nabi Lut alaihi salam bising. Bunyi orang ketuk pintu, buka wahai Lut, buka wahai Lut, kami tahu apa yang ada di dalam wahai Lut alaihi salam. Rupa-rupanya isteri kepada Nabi Lut alaihi salam tidak beriman kepadanya. Dia keluar daripada dapur senyap-senyap, dia bagi tahu kepada kaum Sodom yang mana di rumah Lut adanya 3 orang pemuda yang tampan, dan Lut tak mau kalian tahu. Ketika itulah apa jadi? Kesemua kaum Sodom yang dengar berita itu bergegas, mereka berlari, mereka bersungguh-sungguh berlari mereka ke rumah Nabi Lut alaihi salam. Tengok, punyalah tak malu mereka. Buka wahai Lut, kami tahu apa yang ada di dalam. Serahkan 3 orang pemuda itu kepada kami wahai Lut. Itulah dialog-dialog yang jijik yang disampaikan oleh mereka kepada Nabi Lut alaihi salam. Maka bila mana pintu itu dibuka, maka ketika itulah Nabi Lut tahu yang 3 orang itu adalah malaikat. Wahai Lut, janganlah kamu khawatir, janganlah kamu bimbang. Sesungguhnya kami adalah malaikat yang mana kami diutuskan oleh Allah untuk azab kaum Lut, kaum Sodom pada hari ini juga. Ketika itu yang mana datang kepada rumah Nabi Lut nak mengambil 3 orang pemuda malaikat tadi, ketika itulah Jibril seolah-olah memberi satu kesakitan kepada mereka, menyebabkan mata mereka mula kabur ketika itu. Sakit mata mereka menyebabkan mereka kembali ke rumah masing-masing. Maka Jibril kata kepada Nabi Lut, wahai Lut, bersiaplah kamu, nanti subuh pada hari esokan azab Allah akan turun. Maka bersiaplah kamu, bawalah pengikut-pengikut kamu yang beriman kepada kamu, yang beriman kepada Allah untuk meninggalkan kampung Sodom. Awal subuh bumi Sodom akan diazab oleh Allah. Dan seandainya kamu dengar apa-apa bunyi, jangan pernah kamu pusing ataupun memalingkan pandangan kamu ke belakang, kerana kamu tak akan mampu untuk melihat azab yang Allah turunkan kepada kaum Sodom. Maka bila mana sampai waktu subuh, kedengaran satu bunyi bising yang sangat kuat sehingga kan memekakkan telinga mereka, sakit telinga mereka bila mana dengar satu azab, satu suara daripada arah langit. Azab kedua, maka ketika itulah para malaikat menembalikkan satu bumi Sodom, menyebabkan mereka yang berada di atas berada di bawah, mati kesemua yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah Nabi Lut bersama kaum yang beriman tak dengar? Yes, mereka dengar, tapi mereka tak mampu nak memalingkan pandangan mereka ke belakang. Saking kuatnya azab Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Sodom. Jadi banyak pengajaran kita boleh ambil. Antaranya, jangan pernah kita meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang haram tetap haram, tak boleh. Yang haram itu jadi harus, tak boleh. Haram tetap haram, perintah tetap perintah. Tak boleh kita bagi satu alasan, aku tak ready, aku tak bersedia, aku tak ikhlas, aku tak redha, tak boleh. Redha tak redha kena buat, ikhlas tak ikhlas kena buat. Sebab itulah kaedah, aku tak ikhlas lagi nak solat, tapi tetap kena solat, insya-Allah ikhlas itu akan datang. Wallahu alam. Insya-Allah kita jumpa lagi pada episod yang seterusnya berkaitan dengan Nabi Ismail alaihi salam.
dan Nabi Ishaq alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kata iman itu tidak boleh diwarisi. Tapi kalau dididik dengan baik, dibentuk dengan acuan yang sangat baik, tidak mustahil iman itu boleh diwarisi, bahkan lebih baik daripada seorang yang membuat acuan tersebut. Allah memberitakan, wahai Ibrahim, bawa anak kamu dan bawa isteri kamu bernama Hajar untuk keluar daripada bumi Palestin. Berjalanlah kamu, bergeraklah kamu. Dalam keadaan Allah tak bagi tahu bergerak ke mana, berjalan ke arah mana. Diriwayatkan dalam perjalanan itu Nabi Ibrahim alaihi salam kerap kali memandang pandangan mata ke atas. Kerap kali berjalan sikit tengok atas, berjalan sikit tengok atas, menunggu arahan seterusnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Ibrahim, wahai suamiku, adakah kamu mahu meninggalkan kami dekat sini tanpa ada sumber air, tanpa